Antara paparan menarik hari ini. Tunggu pelaburan asing akan tunjuk hasil. Tak perlu syarat jaminan tambahan, Daim buta sebelah mata. Sukar jadi semak dan imbang bila angka Perikatan Nasional semakin menyusut. Ekonomi negara akan menerima rangsangan yang ketara apabila pelaburan asing yang dijamin oleh Kerajaan Perpaduan masuk ke negara ini. Ahli Parlimen Kota Melaka, Koh Poo Tiong menjawab dakwaan Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin bahawa ekonomi berada dalam keadaan lebih teruk berbanding ketika beliau menjadi Perdana Menteri. Katanya beritahu Muhyiddin jangan risau, pertumbuhan akan menyusul sebaik saja aktiviti pelaburan ini bermula. Tahun lepas kita melobi agar mereka syarikat asing melabur. Mereka bersetuju untuk datang, kamu perlu tunggu tahun ini pertumbuhan akan meningkat. Beliau berkata janji-janji pelaburan dari China, Amerika Syarikat dan pelbagai negara Timur Tengah dan Eropah sudah pun memberi kesan positif kepada ekonomi Malaysia. Sebagai perbandingan, pemimpin DAP itu berkata, keadaan rakyat jauh lebih teruk semasa pemerintahan Muhyiddin disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19 yang panjang, krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik yang berpanjangan. Muhyiddin memegang jawatan pada 2020 tetapi terpaksa undur pada Ogos 2022 selepas pemberontakan oleh ahli Parlimen UMNO menyebabkan beliau tidak mendapat majoriti di Parlimen. Pada Selasa, Muhyiddin mengkritik cara Anwar Ibrahim mengendalikan ekonomi, mendakwa Anwar lebih mengambil berat untuk menundukkan lawan politiknya daripada menangani perkara seperti kenaikan kos sara hidup dan kejatuhan ringgit. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata keluaran dalam negara kasar negara hanya berkembang 3.8% mengikut anggaran awal yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan minggu lepas, meleset unjuran antara 4 hingga 5%. Tambahnya, angka perdagangan Malaysia juga berada dalam aliran menurun sejak Mac 2023 dan penarikan subsidi tahun ini bersama kenaikan cukai dan tarif elektrik akan memberi kesan langsung kepada peningkatan kos sara hidup. Katanya inilah realiti yang dihadapi oleh rakyat. Sudah lebih setahun pentadbiran kerajaan madani dan kehidupan rakyat semakin susah. Ahli Parlimen Pulai Suazan Kayat berkata, kerajaan telah memperkenalkan pelbagai inisiatif untuk meringankan beban orang ramai, tetapi ia mungkin mengambil masa untuk menjadi kenyataan. Pemimpin amanah itu juga berkata langkah memulihkan ekonomi adalah mencabar di tengah-tengah konflik global yang berterusan. Katanya sebelum ini tidak ada isu peperangan, jadi sekarang lebih mencabar dan tiada penyelesaian segera. Semua ini akan meningkat kos sara hidup. Sebagai contoh apa yang berlaku di Laut Merah, gangguan di lorong perkapalan akan menyebabkan kenaikan harga barang. Itu antara cabaran yang perlu diberi perhatian. Perang antara Rusia dan Ukraine ditambah konflik yang semakin meluas di Timur Tengah dan serangan ke atas kapal di Laut Merah telah menjejaskan bekalan apabila pengendali kapal mengubah laluan untuk mengelakkan zon bahaya. Hakim Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur Azura Alwi membenarkan bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin yang mengaku tidak bersalah atas tuduhan gagah mematuhi notis SPRM dengan tidak mengisytiharkan 70 aset dan akaun bank miliknya diikat jamin dengan wang jaminan RM280,000. Dia bagaimanapun menolak permohonan timbalan pendakwa raya Wan Sahrudin Wan Ladin yang mencadangkan Daim diikat jamin di antara RM250,000 dan RM500,000 dengan seorang penjamin. Pihak pendakwaan juga memohon bekas Menteri Kanan itu dikenakan syarat tambahan iaitu melaporkan diri di Pejabat SPRM Putrajaya 11 kali selain menyerahkan pasport kepada mahkamah. Wan Sahrudin juga memohon supaya mahkamah mengeluarkan nasihat supaya semua pihak tidak memberikan sebarang komen mengenai kes berkenaan selepas ini. Katanya kami faham rakyat Malaysia diberi kebebasan untuk bersuara namun ada had yang perlu dipatuhi. Kenyataan yang dibuat selepas kes dipertuduhkan akan memperjudiskan kes kelak. Ia bukan satu perintah larangan atau gang order tetapi lebih kepada nasihat daripada mahkamah supaya tertuduh tidak membuat ulasan sehingga kes ini selesai. Bagaimanapun Barisan Peguam Bela Daim yang diketuai oleh M. Puravelan membantah. Katanya mahkamah tidak perlu mengenakan syarat tambahan berdasarkan keadaan kesihatan anak guamnya yang mustahil menggunakan pasport bagi membuat perjalanan jauh. Katanya yang Arif boleh lihat sendiri keadaannya yang hadir ke mahkamah dengan berkerusi roda. Dia adalah pesakit buah pinggang dan pernah diserang angin ahmak. Malah sebelah matanya sudah dikeluarkan kerana dijangkiti kumat. Peguam juga membantah syarat tambahan supaya Daim dikehendaki melaporkan diri ke Pejabat SPRM di Putrajaya. Azura kemudian membenarkan bekas Pendahari UMNO itu diikat jamin dengan RM280,000 dan tidak mengenakan syarat jaminan tambahan selepas menimbangkan keadaan kesihatan bekas menteri itu. Daim didakwa dengan sengaja memberikan satu pernyataan bertulis dengan bersumpah yang tidak mematuhi tema notis di bawah Seksyen 36-1-A Akta SPRM 2009, Akta 694 bertarikh 8 November 2023. Dia didakwa mengikut Seksyen 36-2 Akta SPRM 2009, Akta 694 yang boleh dihukum penjara tidak melebihi 5 tahun dan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 jika sabit kesalahan. Biarpun mendapat sokongan kuat rakyat, gabungan pembangkang tetap sukar menjadi semak dan imbang secara efektif di Parlimen apabila jumlah wakil rakyatnya semakin berkurangan selepas satu persatu menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
Salawati Mak Basir dari Universiti Kebangsaan Malaysia berkata, jika suara mereka lemah, setiap dasar di bawah kerajaan mudah diluluskan walaupun tidak dipersetujui majoriti rakyat. Katanya rakyat tidak masuk parlimen tetapi wakil rakyat. Bagaimana untuk berfungsi sebagai semak dan imbang jika semua sokong kerajaan? Dengan jumlah pembangkang yang sikit, suka untuk suara mereka didengar walaupun hujah mereka menempati aspirasi rakyat. Apa yang diperkatakan pembangkang mungkin tidak akan dilayan kerajaan, sekaligus untuk menghalang sesuatu dasar tidak disukai rakyat. Jadi wakil rakyat yang dipilih mewakili pembangkang harus bertanggungjawab kekal dengan parti untuk melaksanakan sepadanan semak dan imbang dengan baik dan akhirnya memberi manfaat kepada rakyat. Beliau mengulas kenyataan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syari yang berkata, peralihan sokongan beberapa ahli Parlimen Perikatan Nasional kepada Anwar tidak akan jadi masalah jika sokongan rakyat terus meningkat. Katanya perkara penting dalam politik pilihan raya ialah sokongan rakyat ketika mengundi. Ahli Parlimen Pasir Mata Babit mengulas syur veteran UMNO, Syahrir Samad agar PAS mengambil alih kepimpinan PN. Ekorang dakwanya kekecohan dalam gabungan itu selepas 6 ahli Parlimen bersatu beralih sokongan kepada Anwar. Bagaimanapun Mazlan Adi dari Universiti Teknologi Malaysia bersetuju dengan pandangan Fadli di mana tindakan ahli Parlimen bersatu itu tidak semestinya membawa sokongan rakyat bersama mereka. Katanya ia boleh menyebabkan simpati kepada Perikatan Nasional meningkat. Namun untuk jangka panjang, tindakan 6 ahli Parlimen bersatu itu menguntungkan Anwar dan kerajaan perpaduan apabila dengan pertambahan sokongan, kerajaan boleh meluluskan apa sahaja undang-undang tanpa banyak masalah. Ini termasuk persepadanan semula kawasan pilihan raya. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.